senarai hakim yang terlibat pada sesi pembentangan kita pada hari ini iaitu Puan Haja Sarifah binti Ahmad, SISC bidang Sains Maths DPD Melaka Tengah. Kedua, Puan Daphne Rosalyn, anak perempuan Henry Thomas, dari bidang bidang bahasa SISC DPD Melaka Tengah. Ketiga, Puan Sarina binti Ahmad dari bidang Sains Maths ISC DPD Melaka Tengah. Seterusnya, Puan Haja Fadilah binti Embi dari bidang bahasa SISC Melaka Tengah, dan Encik Hisham bin Wahid dari bidang Sains Sosial SISC DPD Melaka Tengah, dan saya selaku moderator pada hari ini. Seterusnya, pembentang kita iaitu Cikgu Ruz Zarina binti Zainal dari SK Batu Berendam. Okay. Beliau akan menyampaikan tajuk inovasi yang bertajuk My IDS Kit. Okay. Kita akan beri ruang kepada Cikgu Zarina untuk membuat pembentangan. Okay. Kita beri sejak mana bahan yang ada untuk Cikgu Zarina bentangkan. So, Cikgu Zarina akan sampaikan dulu. Okay, kemudian kita akan ada sesi sumbangsaran atau sesi soal jawab dengan semua yang ada pada hari ini. Okay. Dan saya rasa untuk tidak melengahkan masa, kita beri peluang, saya stop sharing saya. Kita beri peluang kepada ruang kepada Puan Zarina untuk membentangkan hasil inovasi beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Puan Haja Aizan selaku moderator kita pada pagi ini, dan juga kepada para hakim yang bijaksana. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Cikgu Ruzarina binti Zainal dari SK Batu Berendam Melaka. Jadi hari ini saya nak perkenalkan inovasi saya yang bertajuk My IDS Kit. Okay. Okey, IGS adalah sebenarnya singkatan kepada perkataan inovasi gelang CV. Jadi ciptaan inovasi saya ni namanya ialah My IGS Kit, iaitu satu kit pembelajaran yang dicipta untuk membantu murid menguasai konsep dan kemahiran asas matematik bagi tajuk darab. Jadi idea inovasi ni timbul. Jadi saya selaku guru matematik sendiri, kita dapati murid memang bermasalah bagi subjek matematik, terutamanya topik darab. Kenapa? Jadi di sini hasil pada pemerhatian saya dapati murid sebenarnya dia tidak boleh fokus apabila menghafal CV. Kerana sebenarnya masalah asas tu daripada akar umbingnya dia tak memahami konsep darab. Okay? Jadi konsep darab ni sebenarnya kita dah ada diajar dalam silibus tahun 2 dan 3. Jadi daripada peringkat awal, murid tidak menguasai konsep darab. Jadi dia hilang fokus untuk menghafal CV. Nanti selepas ni saya akan terangkan lagi bagaimana bila kita menguasai satu konsep darab boleh membantu murid dalam menghadapi hafalan CV yang selama ni jadi masalah pada murid. Okey, yang kedua kita dapati cikgu banyak menggunakan komunikasi sehala. Maksudnya tiada penggunaan barang bahan maujud. Jadi bila tiada penggunaan bahan maujud, jadi komunikasi antara murid dan bahan itu kurang. Jadi ini menyebabkan murid memang tiada motivasi dan bosan untuk belajar matematik. Dan jadi itu yang menyebabkan punca murid merasakan matematik itu susah. Jadi objektif inovasi saya adalah, objektif umumnya ialah murid boleh mendarab dalam lingkungan fakta asas, iaitu mendarab satu nombor satu digit dengan satu digit. Ya, jadi daripada objektif umum ni diharapkan murid boleh mendarab berdasarkan konsep sebenar
topik pendaraban itu ada dua konsep darab. Pertama ialah konsep tambah berulang. Okey, darab itu sebenarnya adalah konsep tambah berulang, dan konsep yang kedua darab ialah kumpulan sama banyak. Jadi kedua-dua konsep ni yang kita akan terangkan melalui inovasi MyIDS Kit. Okey, objektif kedua ialah murid boleh mengaitkan hukum kalis tukar tertib, iaitu bila A darab B, jawapannya sama dengan B darab A. Jadi dari segi konsep, bagaimana membezakan A darab B sama dengan B darab A. Okey, jadi ini benda ni yang murid kena perlu faham. Okey, yang ketiga, saya harapkan murid boleh menyelesaikan masalah harian rutin dan menyatakan fakta asas darab. Dan akhir sekali ialah murid boleh menyelesaikan masalah harian bukan rutin dengan kreatif dan kritis. Okey. Okey, seterusnya. Okey, metod kajian inovasi MyIDS Kit ni dia ada 6 peringkat. Okey, yang pertama analisis keperluan, iaitu kita kena pasti masalah melalui pemerhatian, soal sidik, dan bila kita bersama budak kita soal jawab, dari situ kita tahu apa masalah murid. Jadi daripada masalah ni, okey, kita kena pasti pula kumpulan sasaran, peringkat kedua, kumpulan sasaran. Jadi bila kita tahu masalah pemahaman tentang konsep itu kurang, jadi daripada akar umbinya ialah murid daripada tahap 1. Jadi kumpulan sasaran yang nak saya sasarkan untuk mantapkan kemahiran asas darab ialah murid tahun 2 dan 3. Tapi inovasi ini juga boleh juga digunakan untuk siapa saja untuk belajar semula fakta asas darab. Iaitu yang fakta asas yang pertama tadi, iaitu darab itu ialah sebenarnya tambah berulang, dan yang kedua ialah kumpulan sama banyak. Okey, peringkat ketiga kita pergi kepada reka bentuk. Okey, ideanya ialah IGS ini ialah mengintegrasikan bahan maujud, iaitu saya pilih objek manik dan saya masukkan unsur kemahiran pendidikan seni visual, iaitu kemahiran membina objek untuk menyatakan fakta asas darab. Jadi kalau kita tahu sekarang ni bidang pendidikan kita, pembelajaran kita sebenarnya kena ke arah PAK 21. Jadi sekarang pembelajaran murid sekarang perlu dimasukkan unsur didik hibur. Jadi saya dapati dalam pengajaran untuk subjek teras menjadi satu kesukaran untuk murid. Kadang murid tak minat, murid rasa susah. Tapi berbandingkan subjek elektif, muzik, seni, PJ, murid jadi seronok. Jadi saya nak ambil macam mana nak merangsang minat murid bagaimana suka kepada subjek matematik ni. Jadi daripada asal daripada mereka rasa susah, jadi subjek memang susah, tapi bagaimana kita nak tukar persepsi murid daripada susah kepada sesuatu yang menghiburkan. Jadi saya masukkan satu elemen EMK, iaitu pendidikan seni, dalam idea inovasi ni. Jadi punya objektif dia untuk murid rasa seronok dan minat dan tak merasakan matematik satu subjek yang susah. Okey, itu idea dia, reka bentuk. Jadi kita mula dengan terus ke peringkat yang keempat, iaitu pembangunan. Jadi kita mula bangunkan modul, gambar, grafik, video animasi dan permainan kad dan menjadi satu kit inovasi yang saya namakan IGS Kit. Okey, selepas peringkat pembangunan, kita teruslah peringkat yang seterusnya, yang kelima, pelaksanaan. Saya dah mula terjemahkanlah idea reka bentuk MyIGS Kit. Sekejap lagi saya akan terangkan, saya akan tunjuk produk yang sebenar. Dan akhir sekali peringkat yang terakhir ialah bila produk dah siap, kita kena menguji keberkesanan produk ni sama ada berkesan atau tidak dia punya impak inovasi ni kepada murid-murid. Jadi ini saya akan terangkan kemudian. Okey, inilah hasilnya sebenarnya. Okey, MyIGS Kit. Okey, kit inovasi ni lebih pada kit pembelajaran, dan dalam satu set MyIGS Kit ni kita sebenarnya ada beberapa komponen. Okey, yang pertama ialah kita ada 3 buah modul. Okey, dalam satu set kit MyIGS kita ada 3 buah modul yang kita panggil, dinamakan modul IGS, modul iGilab dan modul iGenius. Modul-modul ini saya akan terangkan kemudian. Kemudian kita sediakan juga 100 biji manik yang berwarna-warni, dan kita ada 81 keping kad gelang sifir,
kad gelang sifir daripada sifir 1 hingga 9 dan juga video animasi gelang sifir dalam bentuk QR code. Okey. Ini papan permainan. Okey. Nanti saya terangkan lagi. Okey, apa itu IGS? IGS merupakan 5 langkah membina fakta darab menggunakan manik dan manik ni dijadikan gelang sifir. Okey. Ada 5 langkah. Langkah pertama, okey, bahan-bahan untuk yang diperlukan hanya manik, tali atau benang. Okey. Langkah pertama, murid-murid perlu memahami terlebih dahulu mengenai konsep pendaraban iaitu tambah, berulang dan kumpulan sama banyak. Okey, kalau tengok pada PowerPoint saya bagi contoh 4 darab 3. Apa dia fakta asal konsep 4 darab 3? Kita nak murid cerita mesti faham. Kalau hafal 4 darab 3 jawapan 12. Tapi boleh tak murid bercerita situasi 4 darab 3 tu macam mana? Jadi setiap konsep operasi matematik dia ada konsep, dia ada cerita dia. Jadi situasi ni yang murid perlu faham sebelum dia pergi kepada kemahiran menyelesaikan masalah, menilai, mentafsir. Jadi penting untuk murid di peringkat awal lagi mengetahui konsep asas. Jadi untuk topik darab sebenarnya konsep ni memang 2. Kena ingat sampai bila 2, iaitu tambah, berulang dan kumpulan sama banyak. Okey, saya bagi contoh 4 darab 3. Okey, 4 tu sebenarnya mewakili bilangan kumpulan. 3 yang nombor tengah tu mewakili objek dalam setiap kumpulan. Jadi ini yang murid kena faham. Jadi nombor yang depan ialah mewakili kumpulan, bilangan kumpulan. Yang nombor di tengah ialah bilangan dalam setiap kumpulan. Jadi bila tukarkan kepada konsep tambah berulang, dia akan jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 4 kumpulan 3, 3. Dia ada perbezaan. 4 darab 3, 4 kumpulan 3, 3. Jawapan dia 12. Kalau 3 darab 4, dia 3 kumpulan 4, 4 yang. Di sini kita nak tengok perbezaan. Jadi itu sebab saya idea MyIGS Kit ni supaya murid boleh nampak, boleh siasat apa perbezaan 4 darab 3 dan 3 darab 4. Jadi benda ni kena ditunjukkan secara visual, murid kena membina melalui pengalaman sendiri untuk cari persamaan, perbezaan. Jadi di sini bila kita keluarkan idea, inovasi, jadi secara tak langsung murid berfikir, dia bukan secara menghafal secara kosong. Okey, menghafal ni bagus tapi menghafal dia merupakan satu penerimaan ilmu yang bersifat kaku. Bila kaku dia tak boleh dihuraikan lagi, dia tak boleh dikembangkan lagi. Berbanding kalau kita memahami terlebih dahulu konsep asas kemudian baru menghafal, jadi di situ kemahiran akan berkembang. Jadi lagi sekarang ni kita ada kemahiran berfikir aras tinggi. Bila kemahiran berfikir aras tinggi, murid mesti menguasai konsep dulu. Okey, menghafal tu dia hanya membantu sahaja. Okey. Jadi langkah kedua, bila murid dah faham kumpulan sama banyak, jadi daripada kumpulan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, okey, murid akan mula menyusun manik mengikut kumpulan. Jadi perlukan manik pelbagai warna lah. Jadi setiap warna mewakili satu kumpulan. Jadi saya guna merah, hijau, ungu dan biru. Jadi manik ni kita susun dan kita masukkan benang untuk menghasilkan satu objek yang kita panggil gelang lah. Jadi saya namakan gelang sifir. Jadi murid tahu gelang sifir ni ialah satu gelang yang dibina menggunakan fakta darab. Okey, kalau kita tengok gambar, kita nampak aktiviti. Okey, saya berikan satu kad gelang sifir. Okey, murid akan mula membina gelang manik berdasarkan warna yang terdapat pada kad. Okey, kemudian bila gelang tu dah siap, boleh tengok. Okey, murid mula menulis fakta darab berdasarkan gelang manik yang dibina. Jadi kalau ikutkan pada gelang manik yang kita nampak pada gambar ni, okey, kita nampak ada berapa kumpulan? Ada hijau, ada biru, ada pink, ada kuning. Maksudnya ada 4 kumpulan. Jadi 4 darab 6 dan pastikan setiap kumpulan tu bilangan mesti sama 6. Kalau satu kumpulan dia kurang, dia tak sama, mungkin ada yang 6, satu kumpulan biru kurang 5, apa jadi? Itu dia bukan darab. Darab dia punya syarat dia mesti sama banyak, kumpulan sama banyak. Kemudian daripada fakta kumpulan sama banyak ni, murid
kalau murid yang menghafal CV, dia terus akan dapat jawapan 24. Tapi kalau murid yang ada masalah untuk menghafal, dia masih ada lagi cara, iaitu tambah berulang. Dia masih boleh menambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jawapan dia tetap 24. Jadi kita tak boleh hadkan kemahiran murid. Kalau murid tak boleh menghafal, ada cara, iaitu tambah berulang. Sebab tu bila murid faham fakta asal darab, kalau murid tak ada masalah menghafal, kalau dia tak tahu fakta asal darab itu sebenarnya ialah tambah berulang, dia akan lost lah, dia akan tak boleh nak menjawab soalan. Sedangkan kita ada pelbagai lagi cara. Contoh, mendarab. Selalu kita memang kita wajibkan murid menghafal sifir 2 sampai 9. Tapi di mana sekolah pun memang akan ada masalah murid yang tak boleh menghafal sifir. Jadi apa alternatif kita? Adakah bila murid tak menghafal CV, kita biarkan, tak ada cara lain, kita kena sediakan alternatif. Ada dia menghafal CV ni ada banyak kaedah, ada banyak cara, ada banyak teknik. Okay, salah satunya, kalau murid tak boleh menghafal CV yang sebenarnya fakta asal CV 2 hingga 9, kalau murid tak boleh menghafal ke 9 CV, dia hanya perlu menghafal CV 2 dan 3 sahaja. Kenapa? Okay, sebenarnya fakta asal CV 4, sebenarnya kita boleh buat CV 2 tambah CV 2. Okey, terus boleh juga dapatkan jawapan untuk CV 4. Okey, kalau CV 6, kalau murid tu dia hafal CV 3 saja, jadi dia boleh buat jawapan CV 3 tambah CV 3, jawapan dia akan dapat dengan CV 6. Jadi dia konsep tadilah kita balik kepada tadi konsep asas, iaitu tambah berulang. Kalau CV 7 nak buat macam mana? CV 7 tak boleh hafal. Okey, dia tadi saya kata hafal CV 2 dan 3. Jadi kalau CV 7, dia perlu tambah CV 2 tambah CV 2 tambah CV 3. Itu kita bila kita masukkan, bila kita tahu pengetahuan asas, konsep asas, darab tu ialah tambah berulang. Jadi kalau murid tak mampu nak menghafal semua, kita suruh hafal CV 2 dan 3 saja, dan dia memahami konsep tambah berulang. Okey, jadi bila ditambah, masih lagi dapat jawapan yang kita nak lah untuk CV tadi. Okey. Okey, itu yang saya nak terangkan tentang kepentingan konsep asas. Okey, ini modul IGS. Okey, modul IGS ni, okey, dalam modul ni dia ada beberapa helaian latih tubi. Okey, semua latih tubi ni menggunakan visual manik lah. Okey, contoh yang ni saya bagi satu contoh latihan. Itu dalam latihan ni, okey, murid dibimbing untuk membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan gambar dan bahan konkret. Okey, iaitu murid perlulah dibimbing dan dalam buku ni latihan ni lebih kepada bercerita lah, ada berapa jenis kumpulan warna, adakah bilangan manik setiap warna sama, ya, ada berapa manik dalam setiap kumpulan, 2, okey, berapa bilangan manik, semua 6. Jadi daripada penceritaan kita tukar kepada ayat matematik, iaitu kita tahu untuk contoh ni kita ada 3 kumpulan 2, 3 kali 2 jadi 6, dan ayat matematik 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, ini fakta asas darab yang memang ada di dalam silibus matematik tahun 2. Cuma saya tetapkan menggunakan objek manik. Kenapa saya pilih manik? Sebab ini adalah kemahiran secara membaca. Jadi saya perlukan kemahiran kinestesis memegang, mana murid boleh membina. Jadi saya rasa manik ni yang paling mudah, yang saya rasa objek yang mudah didapati lah, yang kita boleh beli, kita kat rumah pun boleh. Nanti saya tunjuk contoh selain manik. Ada lagi objek-objek lain kita boleh bina untuk mewakilkan konsep pendaraban. Okey. Okey, kemudian modul Agilab ni pula saya khususkan untuk murid-murid pendidikan khas, pemulihan dan murid lino. Jadi saya rendahkan lagi aras latihan. Dia dalam setiap buku ni dia ada dalam lebih 10 latihan, dia ada pelbagai lah, ada isi tempat kosong, ada suaikan, ada melukis, mewarna, tapi semuanya idea dia ialah gelang manik, objek gambar bergelang manik. Yang ni kalau ikutkan lembaran ni, murid dibimbing mengira objek manik dalam setiap kumpulan, dan ada yang
nombor tu kita minta murid lukis lah. Jadi dia mula faham, oh pendaraban ni ialah tambah berulang. Jadi benda ni walaupun nampak simple, tambah berulang, kumpulan sama banyak, tapi benda ni perlu dilatih supaya murid boleh mengingati, dan latihan tu mesti dalam pelbagai bentuk, dengan cara menulis, dengan cara secara lisan, dengan cara perbuatan, semua ada. Okey. Kemudian yang ketiga ialah modul genius. Okey, modul genius ni soalan dia saya bina mengikut aras yang lebih tinggi lah. Okey, contoh kita tengok saya bagi satu gelang. Jadi dia kena nyatakan lah pergerakan anak panah, berapa kali dia punya pergerakan, berapa kumpulan. Okey, kemudian ada juga saya bagi contoh. Okey, kalau macam ni, okey, ini gelang kosong, tak ada warna, jadi murid perlu mewarna lah, mengikut fakta asal darab yang diberilah. Okey, okey. Kemudian yang ini ialah di sebelah ni ialah murid sendiri mereka cipta gelang manik mereka berdasarkan objek yang ada di rumah. Jadi saya sasarkan selain pada manik, apa lagi bahan-bahan yang boleh digunakan untuk membina fakta asal darab. Jadi murid dia ambil lah. Jadi bila di rumah dia cari bahan-bahan, okey, ada dia guna pengepit, okey, ada murid dia guna loceng, straw, dan yang last ni dia guna wayar lah. Jadi murid membina sendiri gelang, mereka menyatakan sendiri fakta asal darab. Ini adalah murid tahun 2. Jadi maksudnya di sini kita mengujilah kemahiran aras tinggi, iaitu dalam tahap kalau penguasaan tahap penguasaan 6, iaitu sehingga tahap murid sendiri boleh mereka cipta objek menggunakan bahan yang selain daripada yang cikgu sendiri cadangkan. Okey, yang seterusnya kita ada permainan. Okey, permainan, jadi saya sediakan kad gelang sifir. Okey, kad gelang sifir ni, okey, ni contoh sifir 2 lah. Kad gelang sifir 2. Okey, ni fakta darab dia. Okey, 2 darab 2, 4. Okey, ini 7 darab 2, 14. Okey, 9 darab 2, 18. Okey. Okey, murid tahu ini adalah kad sifir 2. Okey, sifir 2. Dan jawapan pun saya dah beri, kan? Saya dah beri. Jadi saya nak murid latih fakta asas darab. Okey, dalam sifir 2, contoh hasil darab 18. Apa fakta darab dia? Yang menyatakan sifir 2, jawapan 16. Jadi murid tahu 9 darab 2. Kalau tak pun dia boleh kira ada berapa warna, 9 warna, 2, 2, 2. Jadi jawapannya 9 darab 2, 18. Jadi di sini ID inovasi ni kita nak latih murid menyatakan fakta asas darab. Bukan sahaja nak kena tahu hasil darab, jumlah yang terhasil dari hasil darab, tapi fakta asas darab, iaitu sama ada kumpulan sama banyak atau tambah berulang. Okey, ini papan permainan. Okey, daripada kad tadi, kita create beberapa jenis permainan. Okey, kita ada 6 jenis permainan. Okey, permainan ni saya ambil daripada kita inovasikan daripada permainan kad yang ada di pasaran. Contoh bingo, saya jadikan bingo gelang sifir. Kemudian kita ada permainan cop gelang sifir, 2 sejoli, memori gelang sifir, dan perfect family gelang sifir. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ni pada kad ni dah ada terangkan. Okey, langkah-langkah permainan semua ada, langkah-langkah permainan. Okey, ni gambar, okey, murid di sekolah lah cuba bermain. Jadi permainan ni biasanya okey dalam kelas bila cikgu mengajar. Sekarang kelas dia tak ada streaming. Jadi bila cikgu mengajar fakta darab, konsep asal darab, sebab tu saya sediakan inovasi ni dia ada 3 aras kemahiran. Jadi bila cikgu melakukan aktiviti pemulihan di dalam kelas, jadi permainan ni boleh dijadikan satu aktiviti pengayaan untuk murid-murid yang dah menguasai konsep darab ni lah.
Jadi sebab tu dalam satu kit ni kita merangkumi ketiga-tiga kemahiran, iaitu kemahiran rendah, kemahiran untuk aras sederhana dan aras tinggi. Okey, kemudian kita ada juga video animasi gelang sifir. Okey, saya ada 6 setakat saya ada 9 video sebenarnya, saya ada 9 video, satu sifir satu video. Okey, jadi dalam buku ni, kad ni, okey, ada dah video yang kita dah beri dalam bentuk QR code. Okey, buku-buku pun ada juga dalam bentuk QR code, sebab dalam satu set ni saya bagi satu set buku. Jadi untuk satu sekolah, kalau nak guna boleh scan saja. Okey. Jadi bila produk IGS ni siap, okey, kita nak tengoklah keberkesanan. Jadi saya laksanakan pra-ujian dan pasca ujian kepada untuk 8 orang murid tahun 3 Sekolah Kebangsaan Batu Berendam. Okey, grade murid sebelum masa pra-ujian dan pasca ujian berlakulah peningkatan yang tinggi. Okey, sebenarnya nampak macam mudah, tapi bila kita uji fakta asal darab ni, murid dia sebenarnya dia cepat lupa. Sebab dia selalu keliru lah, sebab bila kata kumpulan sama banyak, nombor di depan tu mesti kumpulan, jadi murid selalu dia terbalik. Jadi sebab tu kalau kita tengok masa pra-ujian, untuk murid dapat grade tinggi AB tu memang tak ada. Jadi sebenarnya ramai yang gagal. Jadi bila kita mulakan penggunaan MyIGS Kit, kita nampak peningkatan lah. Semua murid lulus, sebab ikutkan sebenarnya fakta asasnya dia mudah, cuma kena penekanan cara pengajaran cikgu tu bagaimana nak murid bagi dia faham. Sebab tu walaupun benda yang mudah, teknik tu kena betul. Okey, jadi ini soal selidik tentang pemerhatian murid terhadap produk inovasi ni. Adakah produk ni sesuai, lepas tu keyakinan murid bila menggunakan inovasi ni dan kepuasan murid sendiri. Jadi kita tengok markah yang diberi tinggi. Jadi alhamdulillah untuk murid saya, mereka memang seronoklah menggunakan produk inovasi ni. Okey, kelebihan MyIGS Kit. Pertama, okey, dia menekankan konsep didik hibur murid sekaligus merangsang minat dan memotivasikan murid untuk belajar. Okey, yang kedua, MyIGS Kit boleh digunakan serentak dalam kedua-dua aktiviti pengayaan dan pemulihan. Yang ketiga, inovasi berpusatkan murid bersesuaian dengan konsep pembelajaran abad ke-21. Yang keempat, reka bentuk grafik papan permainan yang mengandungi semua elemen termasuk langkah-langkah membina gelang sifir, peraturan permainan dan QR code modul-modul serta video animasi. Dan kelima, 1000 unit modul IGS telah dicetak dan diedarkan kepada sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Okey, kesimpulannya, IGS ni merupakan satu alat bantu yang kreatif. Okey, kerana dia mengembangkan sifat ingin tahu, minat dan kreativiti murid. Kerana pembelajaran yang disediakan menggunakan IGS ni lebih menarik, menyeronokkan dan interaktif. Kerana meningkatkan interaktif antara guru dan murid serta bahan. Okey, ni saya nak cerita sikit sejarah inovasi gelang sifir. Okey, tadi saya ada cerita modul ni, inovasi ni sebenarnya dah terjual 1000 unit, okey, seluruh Malaysia. Okey, sebenarnya idea modul gelang sifir ni dia dah lama dah, dia sejak 2015. Okey, ni kita panggil ni versi yang pertama sebenarnya. Okey, ni versi yang pertama. Okey, idea asalnya daripada 2015, memang idea asal dia modul saja. Okey, yang kotak ni sebenarnya kita dah komersialkan. Okey, since 2017. Okey, selepas kita dapatkan hak cipta pada tahun 2017. Okey, kita dah mula komersialkan modul ni sendiri. Okey, ni dalam bentuk kit yang asal. Okey. Okey, jadi
dari 2015 sampai 2019, okey, saya banyak terlibatlah dengan program-program under sekolah, under PPD, under JPN dan juga KPM dalam mempromosikan modul inovasi gelang sifir. Ini saya berikan sikitlah contoh-contoh aktiviti. Okey, ini kita buat aktiviti IGS dalam Camp Linus Numerasi peringkat daerah Kintab Utara, Perak. Okey, sebab daripada 2015 sampai 2019 saya berada di Perak sebenarnya. Saya pindah ke Melaka pertengahan 2019. Okay, jadi kemudian kita bawa juga perkongsian ke sekolah SK Perancangan Ranau dalam program jaringan SKK. Sebab di sekolah di Perak saya sekolah di SK Perempuan Matrilis Ipoh merupakan sekolah kluster. Jadi bila sekolah kluster ni kita banyak bergerak sebenarnya. Jadi banyaklah program jaringan saya mesti bawakan inovasi ni. Okey, kemudian kita ada pameran inovasi gelang sifir bersama SK Lere Tanjung Kelim Melaka. Okay, bila sekolah ni buat lawatan penanda aras ke Perak, okay, kita bentangkanlah inovasi ni pada tahun 2016. Okay, kemudian inovasi ni juga kita terlibat dengan pameran inovasi sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Perak yang dirasmikan oleh Sultan Perak pada 24 Mei 2016. Okey, ini kita ada lagi pameran inovasi gelang sifir sempena Festival Matematik Peringkat Kebangsaan pada 2016. Okey, ini program bersama JPN. Okey, kita ada buat kunjung bantu dengan sekolah orang asli iaitu sekolah SK Bandung Negeri pada 13 Februari 2017. Okey, ini program ladap untuk guru-guru dari SK Kampung Pasir Putih Ipoh pada 2017. Ini saya buat perkongsian inovasi dalam mesyuarat bersama guru-guru besar orang asli negeri Perak di SK Cenian pada 2017. Okey, ini kita buat program bijak darah IGS dengan sekolah orang asli juga di SK Batu Tujuh Tapa Perak pada 2018. Okey, ini program perkongsian pintar bersama Majlis Guru Besar Muka Sarawak pada 22 April 2019 di SK Perempuan Matrilis Ipoh. Okay. Jadi ini yang terakhirlah saya di Perak sebelum saya pindahlah pada Jun 2019. Okey, ni ada sedikit galeri. Okey, masa pameran Sultan. Okey, ada dalam petikan berita harian. Okey, yang ini petikan dari Chinese Press. Okey, wartawan sini datang ke sekolah buat liputan bagaimana IGS ni dilaksanakan dalam bilik darjah. Okey, ini kolaborasi bersama IPTA. Pensyarah yang terlibat sebagai mentor. Okey, kita ada seorang daripada UKM, Puan Ruzakia, dan seorang lagi daripada UPSI, Encik Halim. Okey, ini inovasi dalam program penanda aras dan sandaran bagi khusus MPQEL dari Institut Almi Dombaki 2017. Okey, ini IGS dalam program Diploma Mid Community oleh UPSI pada 2017. Yang ini program UPSI ni dia ambil inovasi ni, IGS ni untuk dilaksanakan dengan sekolah-sekolah orang asli negeri Perak. Jadi saya beri bimbingan untuk pelajar-pelajar diploma. Jadi pelajar UPSI yang pergi ke sekolah asli, saya hanya bagi bengkel untuk student-student diploma. Okey, ini projek inovasi dalam program pembangunan aplikasi permainan digital IGS bersama UKM. Ini tesis pelajar UKM. Okey, dia ambil idea inovasi gelang sifir ni untuk bangunkan permainan digital IGS. Okey, ini ada lagi seorang masih lagi menggunakan aplikasi inovasi gelang sifir dalam tesis dia untuk projek pembangunan aplikasi realiti luasan gelang sifir mudah alih. Ini juga daripada UKM pada tahun 2019. Okey, ini kajian tindakan yang bertajuk inovasi gelang sifir dalam pengajaran dan pembelajaran matematik bagi murid orang asli. Okey, prosiding telah diterbitkan oleh bahagian pengusaha
sekolah berasrama penuh dan sekolah kecemerlangan. Okay, boleh dapatlah di Perpustakaan Negara Malaysia, itu nombor kod dia. Okay, yang kedua, inovasi gelang sifir dalam pembelajaran berasaskan masalah pendaraban. Jadi artikel adalah untuk penerbitan Jurnal Penyelidikan Pendidikan Jilid 19 2018 oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan Bahagian Perancangan. Okay, untuk ini yang first version. Okay, jadi bila saya pindah Melaka pertengahan 2019, okay, saya teruskan projek My IGS Kit, iaitu kita tambah baik modul, tambah baik IGS daripada satu modul kita jadikan 3 modul. Kemudian kita reka tahap permainan, kemudian kita ada video animasi. Okay, kita tengok apa lagi projek-projek. Okay, ini saya buat pembentangan kertas kerja yang bertajuk My IGS, penggunaan bahan mawjud dalam bijak darab BK Inovasi Peringkat Kebangsaan Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia pada 5-6 Februari 2020. Yang ini pembentangan kertas kerja yang bertajuk pembangunan laman web yang berasaskan pemikiran kreatif dan kritis bagi subjek matematik sekolah rendah. Okay, jadi yang ini saya bangunkan satu laman web memang khas untuk perkongsian My IGS Kit. Okay, ini pada 6 Oktober 2020. Okay, potensi sebar luas. Okay, sebelum ni bila di Perak, saya banyak peluang lah melalui PPD, melalui sekolah kluster, KPM. Jadi banyak link-link yang saya boleh buat perkongsian. Jadi bila pindah ke Melaka, saya rasa perlu ada link lain yang saya kena sebar luas. Jadi saya rasa cara terbaik ialah menggunakan aplikasi online. Jadi saya bangunkan channel YouTube Rusmax, okay, untuk sebagai medium perkongsian produk inovasi saya. Okay, kemudian saya bangunkan laman web Facebook Matematik Pro sebagai medium perkongsian produk inovasi saya. Dan yang terbaru ialah saya bangunkan laman web matematikpro.com juga sebagai media perkongsian. Okay, laman web ni sebenarnya projek saya masa PKP yang baru ni. Okay, kita baru lancarkan sebenarnya laman web ni dalam baru lagi 5 bulan. Okay, jadi kalau kita tengok pada jumlah view pelawat dah hampir mencecah 2,475 orang. Jadi saya rasa target saya untuk sebar luas ni dah tercapai, tapi rasanya belum cukup lagi. Mungkin ada lagi sebab kita sekarang ni dalam proses sebenarnya saya dah mula komersialkan semula produk IGS ni, nanti saya ceritakan lagi. Jadi sebenarnya sekarang ni kita baru dah lancarkan laman web baru 5 bulan. Jadi produk ni saya dah cetak dalam 1,000. Jadi kita dalam proses pemasaran lah. Okay. Okay, pengkomersialan inovasi gelang sifir. Okay, yang ini kita komersialkan. Ini yang ketiga lah, versi yang ketiga. Okay, yang untuk yang permainan tadi kita belum sampai komersialkan. Jadi ini untuk komersialkan saya dan namakan barulah Kit Mac Pro sebab kita gabungkan modul gelang sifir dengan yang hati to be fakta asas operasi asas tambah tolak darab bahagi. Dan dalam satu kit ni kita sediakan juga okey manik. Okey. Yang ini untuk komersial lah. Okey. Okey, ini maklum balas pengguna sepanjang saya buat sebar luas, kita buat perkongsian. Okey, jadi itu sahaja setakat ni yang saya dah terangkan. Jadi saya bukalah kepada juri untuk sesi pertanyaan. Okey, saya Puan Nadia Sharifah nak memulakan pertanyaan lah sebab ini pembentangan hari ini adalah untuk kami PPD memilih seorang wakil mewakili PPD Melaka Tengah. Ya, Cikgu Ros, macam tadi kita terangkan dalam telefon lah. Okay. Kita tahu rupanya ni dah tersebar dengan cantiknya, nak ucap tahniah lah sebab penyebaran tu sangat efektif lah pada saya, sangat berkesan. Cuma nak tahu adakah pernah masuk pertandingan? Ke you just persembahan?
Pertandingan pernah masuk tahun 2017 peringkat kebangsaan, tapi masa tu yang produk ni pun belum ada lagi. Yang ni pun belum ada. Kita hanya buku. Yang you masuk pertandingan tu yang lama lah, yang gelang sifir tu sajalah. Bukan yang kit. Yang mana? Betul. Betul. Ada tempat tak yang tu masuk pertandingan tu? Peringkat kebangsaan penyertaan saja. Tak ada tempat. Okey. Saya tanya ni nak make sure dia tak bercanggah dengan syarat-syarat kemasukan ni, syarat pertandingan. Dia mesti bukan Johan tempat pertama dan kedua dan ketiga, yang tu tak boleh lah. Kalau itu nak make sure benda tu dulu. Jadi tahun 2017 yang menang masa tu Ustaz Jasmine. Ustaz Jasmine okey, tak masalah. Okey, yang kedua nak tanya, ni stop presenting, tunjukkan kami bahan-bahan sebenar guna you punya ni. You stopkan presenting dulu. Then gunakan kamera you, tunjuk kit tu. Dan berapa harga satu kit yang lengkap? Untuk yang MyIGS kit tu kita tak jual lagi. Tapi untuk yang modul ni, ni yang modul ni, you stop presenting supaya kami nampak jelas. You punya, sebab kami tengok you ni daripada frame handphone you, frame dari laptop you. You stop dulu, stop presenting. Cikgu Ros, stop presenting. Okay, then kita pin ke Cikgu Ros, jadi kita nampak keseluruhan. Okay, tunjuk kami nampak jelas dah. Okay, ini yang kita dah start komersialkan nak jual. Okay. Ini harga dia RM60. Satu RM60 ke tiga RM60 tu? Ini satu set ni. Ni kotak je. Okay, kotak, macam besar dia. Okay. Ada buku, macam buku lah yang you pegang tu Dan dengan ada kit. Okay, ni RM60. Sifir, tengok satu-satu. Sifir, Easy Mat, satu lagi. Oh, yang tadilah nampak. Yang dekat web tu Sifir, okey, jelas kelihatan. Menepati tahun 1 hingga tahun 3 tahun 2, tahun 3 besar. Okey, 4, 5, 6. Okey, clear. Yang kedua, sekarang sangat clear. Okey, ada mana Maknanya 3 tu dalam satu kotak. Ya, 3 tu dalam satu kotak. Tengok kotak ni kotak dia. Okay. Saiz apa kotak dia? Nampak. Saiz A4? Saiz, tak ada saiz besar sikit daripada A4. Besar sikit daripada A4 kan? Modul nampak sikit daripada A4. Okay, kita nak tengok dia bulky ke tak bulky. Okay kot, bayangkan sebab kita tak nampak benda tu kan. You duduk, okay lah saiz A4. Clear. Macam. Okay. Saya dah habislah bertanya, silakan yang lain-lain. Hakim yang lain, kita persilakan siapa ingin buat pemasaran. Arina. Ya. Assalamualaikum. Salam. Tahniah lah atas pembentangan. Dan saya tengok tadi banyak jugalah pengiktirafan, kolaborasi, perkongsian, kajian tindakan dan sebagainya. Saya nak tanya, adakah idea ini adakah idea asal daripada cikgu? Yang cikgu cakap dari 2015 tadi. Ya, memang idea dia memang idea asal. Sebenarnya kemahiran membina gelang ni memang ada dalam silibus seni. Jadi saya gabungkan untuk kemahiran matematik, fakta asal darab. Jadi memang idea tu idea asal lah. Tapi penggunaan alat bantu mengajar menggunakan manik sebenarnya banyak dah di pasaran. Tapi lebih kepada ada yang menggunakan manik untuk menambah, ada yang untuk menolak. Tapi untuk dijadikan gelang tu memang idea asal saya. Maksudnya saya nak satu murid membina fakta asal menggunakan manik dan akhirnya dia ada produk akhir tu itu gelang. Jadi alat bantu mengajar tu dia bukan setakat alat bantu mengajar tapi dia akan jadi alat perhiasan. Jadi benda ni yang kita nak rangsang murid rasa seronok. Okey, belajar matematik ni seronok, bukannya susah pun. Jadi kena masukkan elemen-elemen macam ni lah, seni, muzik, itulah sebenarnya asalnya ideanya tu. Tapi bila penggunaan okey, jadi
Okay, jadi cikgu dah mulakan sejak 2015 lagi ya? Ya 2015. Di sekolah mana tu? SK Perempuan Metodis Ipoh. Oh, di Ipoh. Okey, jadi di sekolah cikgu sendiri di Melaka ni, SK Batu Berendam Ya. SK adakah Perempuan. guru-guru lain juga ada gunakan kaedah ni di SK Batu Berendam? Untuk PDPC tu belum, tapi untuk macam program minggu panitia, ini IGS ni salah satu program wajib lah yang saya akan buat bersama murid. Jadi dia lebih kepada contoh untuk program tahun 2, tahun 3 dia ada program IGS pada minggu panitia matematik. Okey, jadi saya tengok program ni bagus sebab cikgu pun dah cetak lebih 1,000 dan diedarkan ke seluruh Malaysia kan? Tapi kalau di sekolah sendiri cikgu tak gunakan tu nanti nampak macam sayang juga tu. Jadi untuk sekolah sendiri pun sebenarnya saya dah bagi, sebab saya bila pindah Melaka ni saya dalam program penambah baik. Jadi saya dah mula wawarkan lah untuk guru-guru beli, untuk murid pembeli. Jadi kita tengah dalam rangka promosi lah untuk yang Kit Mac Pro tadi tu. Okey, itu saja. Terima kasih tahniah dan semoga berjaya. Okey. Terima kasih. Okay, seterusnya Puan Fadilah macam dah buka mic je tu. Puan Fadilah ke Puan Daphne, kita silakan. Cik Saiful pun boleh. Assalamualaikum Puan Ruzalina. Okay. Saya Cikgu Saiful daripada SISC Teknik Vocational lah. Okay. Cuba saya nak tanya sikit, untuk satu set modul tu untuk seorang pelajar bukan boleh dikongsikan untuk 4 pelajar ke atau macam mana? Itu saja, terima kasih. Okay, memang satu modul ni untuk seorang pelajar. Sebenarnya kalau nak, betul bila yang kit tadi tu kalau nak beli tu harga dia RM60 memang untuk seorang satu lah. Tapi untuk student sebenarnya boleh je berkongsi. Tak ada masalah pun. Sebab dalam contoh dalam modul IGS ni dia ada peraturan permainan, dia ada tajuk projek, jadi tak perlu juga untuk satu murid satu modul. Jadi untuk sekolah pun contohnya kalau nak beli pun kalau ada kata 100 murid takkan nak beli 100 set. Cukup beli satu set sebab saya ada QR code, jadi memang kita benarkan untuk cetakan sebab yang QR code tu dia dalam bentuk modul yang terhad lah, dia tak sedetail modul yang kita jual, tapi masih boleh digunakan. Itulah saya nak tanya, artinya dalam satu modul tu ada satu gelang je lah kan? Satu modul tak, saya tunjuk gambar modul Tak, gelang tadi, gelang manik yang diberi tu. Ada satu je. Ini. Okey, ini boleh guna semula. Jadi murid kalau contoh kita ada 81 kad gelang ni, kita ada 81 kad. Daripada sifir 1 hingga sifir 9. Jadi murid bila dia nak bina gelang berdasarkan kad sifir ni, dia ambil lah manik-manik ni, kemudian nak buat sifir lain, dia buka balik manik ni, buat lain. Yelah, maksud saya artinya satu modul tu ada satu gelang sajalah untuk satu orang pelajar. Satu modul satu gelang. Tali. Okey, satu je lah. Tali tu ada satu je lah. Ada 100 biji manik ni. Okey, artinya kali boleh buat package, contohnya lain-lain semua satu, buku-bukunya semua satu, gelang dia ada 4. Jadi satu package tu boleh buat untuk 4 pelajar, contoh macam tu lah. Ya, betul. Okey, terima kasih. Sama. Okey Puan Cikgu Rus, tunjukkan sikit dekat slide tadi peningkatan markah murid, ada tak? Macam mana? Maksud saya tu you ada buat kajian, sebelum menggunakan gelang mas ni, gelang sifir ni, markah dia macam ni. Lepas tu you buat inovasi tadi kan, menggunakan gelang sifir ni, apa keputusan dia? Gelang emas pula, sorry
Markah tak ada, kita dah ada grade sahaja. Tapi soalan-soalan dia berdasarkan soalan-soalan ada dalam buku IGS ni. Maksudnya bukan kita tak ambil soalan selain pada yang penguasaan topik darab ni lah. Jadi soalan dibina semua berdasarkan tambah berulang, kumpulan sama banyak tapi dalam bentuk pelbagai cara lah. Okey, macam mana you buat ujian ni? Kita buat ujian mula pra sebelum kita laksanakan inovasi ni. Sebelum murid menggunakan IGS ni, kita sebab tu saya gunakan murid tahun 3. Sebab murid tahun 3 dia dah ada pengetahuan sedia ada topik asal darab daripada tahun 2 yang dia belajar. Maknanya masa pra ujian ni belum ada IGS, betul? Ya, belum. Belum. You just bagi soalan, minta dia jawab lah, betul? Ya. Jadi dia jawab berdasarkan apa yang dia belajar pada tahun 2. Okey, sebab tu bila naik tahun 3 memang murid kebanyakan dia lupa balik. Dia lupa. Okey, faham. Sampel dia ni terlalu sedikit lah Puan Ros. Sorry. Jadi bila tengok sebenarnya yang lulus 2 orang saja dan 6 gagal. Masalahnya bukan dia tak faham tapi dia lupa benda sebab bila belajar fakta asal darab ni dia sekejap je. Mungkin dalam 2-3 kali PDP kemudian cikgu dah anjak kepada kemahiran seterusnya. Jadi benda ni dia akan lupa. Bila nak tahun 3 bila cikgu tanya balik okey apa fakta asal darab, apa masuk darab, memang murid tak boleh jawab. Jadi bila saya gunakan IGS ni, aku dah guna modul, dah bermain, dah membina gelang. Jadi kemudian baru dah kita buat ujian sekali lagi. Okey, pasca ujian soalan yang sama dalam modul yang diberi. Okey, didapati berlakulah peningkatan di mana murid sebenarnya semua boleh menjawab. Sebab kalau kita tengok fakta ni pun fakta asasnya tak susah sebenarnya, dia senang. Murid mungkin dia lupa, dia tak fokus, itu saja. Kalau kita terapkan fakta asas tu menggunakan macam Siti Sifir tu kan, nyanyian, mungkin dia test yang tu dulu, kesan dia guna nyanyian dengan kesan dia menggunakan gelang sifir ni mungkin dia ada perbezaan kan. Kan macam yang biasa dia guna tu macam dia menyanyi Siti Sifir tu, itu pun mengingatkan fakta juga kan. Dan saya nak ni sikit lah, sampel dia terlalu sedikit untuk kita tengok benda ni berjaya tak berjaya. Maybe just 8 people kan, dan kita buat kesimpulan dia satu kejayaan tu pada saya not valid sangat lah. Mungkin sampel tu Puan Ros boleh banyakkan. Maksud saya tu more than 30 ke reasonable lah sikit kan. Sebenarnya yang ni ujian yang My IGS Kit, tapi untuk yang gelang sifir sebenarnya kita dah buat. Setiap kali saya buat program di sekolah memang kita terus akan buat ujian. Ada banyak sampel. Saya sebenarnya ada sampel 4 sekolah. Itu lebih baik lah Puan Ros. Letak yang sampel 4 sekolah tu adalah lebih baik daripada 8 saja responden ni. Kami kurang yakin lah. You baiki bahagian tu nanti. Yang My IGS, tapi untuk gelang modul tu sendiri kita ada sampel 4 sekolah. Nanti kalau ada diberi peluang yang sampel 4 sekolah tu saya akan tambahkan dia punya ni. Yang sekolah ni yang kita ada masukkan dalam jurnal penyelidikan tadi tu. Okey. Okey Puan Ros. Pak dah sudah Pak? Settle dah. Okey Puan Ros, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah Puan Ros, saya nak tanya sikit lah dari segi, saya tengok tadi penggunaan manik tu sangat menarik dengan warna-warna berbagai warna. Cuma saya nak tahu saiz manik tu sebenarnya besar mana ya? Okay, ni saya manik ni dah versi yang keberapa dah saya cari, tapi ni yang paling saya puas hati lah. Okey, sebab manik ni saiz dia besar juga dan lubang dia tu besar, senang masuk. Sebab kita tak nampak jelas lubang manik itu. Sebab saya nak kaitkan kalau Puan Ros boleh tambah baik dari segi keselamatan, sebab kita tahu budak-budak ni bila dia menggunakan benda-benda manik-manik macam ni, kalau kurang kawalan dari segi keselamatan, dia tepuk hidung ke apa tu, tu satu
cara dan saya pernah nampak ada satu inovasi yang dia menggunakan manik juga, tapi dalam manik itu dia letakkan magnet. Jadi manik itu tak mudah jatuh, tak mudah golek, dia mudah melekat. Berbanding tadi gunakan tali tu. Kemudian saya rasa Puan Ros untuk tambah baik lagi, kalau ada dulang untuk murid itu supaya lebih mudah pengurusan manik, tak terjatuh lain. Saya rasa kalau ada dulang tu, kerja-kerja murid tu lebih terkawal dan dia nak menguruskan manik tu. Bagaimanapun tanyalah kepada apa yang inovasi yang telah Puan Ros buat ni dan selamat menjejak kita lah. Terima kasih. Selamat pagi Puan Ros, saya Daphne. Selamat pagi. Nak tanya sikit. Ini tadi macam mana Puan Saripah dah kata tadi tentang sampel tu. Jadi yang 8 orang murid yang cikgu test tu, adakah mereka daripada kelas cikgu sendiri? Okey, 8 murid tu saya ambil 4 murid saya. Okey, 4 lagi murid pemulihan. Dari kelas cikgu sendiri atau pemulihan kelas cikgu lain? Kelas cikgu lain ya. Kelas cikgu pemulihan. Jadi macam mana cikgu pilih 8 orang murid ni sebagai sampel? Adakah sebab dari segi markah ujian bahagian darab mereka tu lemah? Macam mana pemilihannya? Okey, pemilihan 4 murid pemulihan saya pilih sebab kita dah tahu murid pemulihan ni ada mengalami masalah pembelajaran. Jadi saya nak tengok berkesan atau tidak IGS ni untuk beri kefahaman kepada murid pemulihan. Dan lagi ada 4 orang murid perdana ni saya ambil ikut kategori lah. Murid yang agak pandai, murid yang sederhana dan murid lemah dalam kelas perdana tu sendiri. Jadi dia ada semua kategori lah. Aras murid daripada yang pandai saya ambil seorang saja. Sederhana, lemah dalam perdana tu sendiri dan pemulihan tu ialah murid yang lagi lemah. Apa alasan nak pilih murid yang cemerlang tu sebagai sampel dan yang sederhana tu? Sebab kita nak tahu inovasi ni sesuai untuk digunakan oleh semua kelompok. Itu disebabkan saiz ni rangka inovasi ni mengikut 3 aras. Aras rendah, aras biasa dan aras tinggi kebat. Jadi saya nak tahu jugalah adakah murid yang pandai ni boleh laksanakan pembelajaran secara kendiri. Okey, umpamanya contoh bila saya nak tumpu pada murid yang lemah, adakah murid yang pandai ni boleh berdikari? Jadi kita di situ pemerhatian, saya perlukan pemerhatian. Okey, saya nampak boleh. Okey, untuk dia saya berikan kad, okey saya suruh bina sendiri gelar dan dia boleh menggunakan pembelajaran saya sendiri. Jadi saya hanya perlu tumpukan murid pada yang lemah menggunakan modul, menggunakan kaedah satu persatu, macam nak tambah, macam nak bezakan kumpulan. Jadi sebab bila murid lemah, dia secara visual dia tak nampak apa tu kumpulan, apa itu objek dalam setiap kumpulan. Kita kena terangkan satu persatu dengan bantuan IGS ni. Jadi masa saya beri tumpuan pada murid lemah, adakah murid yang pandai ni boleh belajar secara sendiri? Jadi sebab tu saya ambil sampel 8 orang ni untuk murid yang mengikut semua aras. Jadi untuk murid pemulihan saya pilih, saya nak tahu adakah IGS ni boleh bantu guru pemulihan sebab kita pemulihan dia mesti menggunakan bahan maujud. Jadi saya nak tahu sesuai bahan maujud manik sifir ni digunakan untuk murid pemulihan. Sebab tu saya bawakan produk ni untuk guru pemulihan, cuba uji untuk murid pemulihan. Dan alhamdulillah dia walaupun markah dia orang tak tinggi tapi melepasilah lulus untuk konsep darab ni. So seperti apa yang Puan Saripah kata, sampel tu mestilah lebih tambahkan sikit. Jadi kalau cikgu guna untuk yang cemerlang juga, gunakan kumpulan sampel cemerlang yang banyak juga. Bukan seorang sahaja.
Jadi jika dipilih untuk mewakili daerah, cubalah lakukan sesuatu untuk dapatkan sampel tu, untuk menunjukkan ia boleh digunakan untuk kumpulan cemerlang, kumpulan sederhana dan kumpulan potensi. Yang tu saya rasa perlu buatlah. Tapi seperti yang cikgu kata tadi, sampel untuk kajian tindakan yang cikgu buat untuk tu dah ada banyak, ramai kan? Tapi Ramai kan? untuk modul saja, untuk modul yang Untuk modul. Tapi untuk yang set lainnya ni belum lagi. Belum lagi. Jadi kalau boleh lah, saya tahu masa PKP ni susah sikit, tapi kalau boleh sila perbaikilah bahagian tu seperti apa yang Puan Saripah kata tu. Okay. Terima kasih, congratulations, sangat menarik inovasi cikgu. Terima kasih. Ini saya sedikit ya Cikgu Zarina. Sedikitlah cadangan dari saya. Apa kata, cadangan sajalah apa kata Cikgu Zarina selepas inilah kita ambil sampel murid lemah, murid potensi lah. Maksudnya kita berfokus. Okay, kita fokus, kita bawa murid ni sampai ke tahap yang cikgu nampak ada perubahan pembelajaran pada diri. Dari kita, cikgu ambil dari grup pemulihan, cemerlang. Memang bagus sebab cikgu nampak variety, pun kata pelbagai audience. Tapi kalau kita buat berfokus, cikgu boleh tumpu dan hasilnya saya rasa lebih baik. Itu cadangan dari saya. Terima kasih Cikgu Zarina. Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Sakina. Saya ucapkan tahniah dulu atas inovasi yang cikgu lakukan. Cuma saya nak tahu dari segi bila cikgu nyatakan tadi tentang objektif khusus yang boleh mengaitkan hukum kalis tukar tertib A darab B sama dengan B darab A. Okey, kita tahu A ataupun yang depan tu mewakili kumpulan. Betul. Dan belakang tu adalah ahli. Bagaimana cikgu nak terangkan penggunaan hukum kalis tukar ni menggunakan gelang sifir tu apabila cikgu nak nyatakan A darab B sama dengan B darab A, sedangkan kita tahu A ada kumpulan. Kalau cikgu tulis B darab sama darab A tu juga lebih kurang sama, tapi kita nak samakan bagaimana kita nak nyatakan yang mana kumpulan, sebab murid ni dia boleh nampak 4 darab 3, 12, 3 darab 4, 12. Tapi penerangan konsep tentang kumpulan dan ahli tersebut, adakah mengambil masa yang panjang untuk cikgu terangkan sebelum boleh cikgu gunakan gelang sifir tersebut? Okey, yang pertama kita ada bantal modul lah. Okey, kalau ikutkan modul ni, kita ada contoh ini contoh modul lah. Nampak tak? Okey. Okey. Dia diberi gambar raja dan murid kenal pastilah. Okey, contoh. Okey, gambar raja ni 2 darab 8 atau 8 darab 2. Ni jadi hukum tukar tertib kalis tertib tu first murid kena praktis jugalah, praktis. Jadi kita ada bantuan gambar latih tubi. Dalam buku ni, setiap bukti 3 buku ni dia ada latih tubi tentang hukum tukar tata tertib tu. Maknanya adalah gambar yang menggambarkan okey gelang ni which one? Okey 2 darab 8 ke atau 8 darab 2? Itu perlu bimbingan sebenarnya kan. Okey tu buku. Okey untuk kad, sebab tu kita ada permainan. Jadi sebenarnya permainan kad ni banyak menekankan hukum tukar hukum kalis tukar tata tertib ni. Okey contoh. Okey ni kita ada kad sifir. Okey. Kita tak tahu sifir apa. Kita tahu jawab dia 6, ini 6, ini pun 6. Okey maksudnya sifir ni kedua-dua sifir ni menghasilkan jumlah
6. Tapi apa? Ada fakta darab dia. Okey, di situ nampak perbezaan. Okey, ini dua kumpulan. Dua kumpulan 3, 2 darab 3. Yang ini 3 kumpulan 2, 2. Itu kita nampak. Jadi murid nampak perbezaan. Oh, 2 darab 3, 6. Sama juga dengan 3 darab 2, 6. Jadi murid tahulah, okay, untuk sifir 2 dan sifir 3, dia ada ni lah. Dia ada persamaan fakta darab yang menghasilkan jawapan dia 6. Jadi semua kat sifir ni sebenarnya jawapan diberi. Jawapan dia 6. Okey, ini contoh fakta asas untuk jawapan dia 15. Okey. Okey, 15. Okey, tapi apa dia punya fakta darab dia? Jadi murid kita nak ajar, nak latih murid kenal pasti fakta darab itu kumpulan sama banyak dengan tambah berulang. Walaupun jawapan dia sama 15 tapi secara konsep ada perbezaan. Jadi kalau dari segi visual pun kita nampak perbezaan dia berdasarkan warna, bilangan warna dan bilangan manit dalam setiap kumpulan warna. Jadi walaupun kita kata, jadi murid mula faham, okey, sebenarnya hasil darab tu 15 tapi fakta darab tu ada perbezaan dan boleh nampak, dia boleh cerita, dia faham situasi tu. Jadi kat sini lah saya cipta inovasi gelang sifir nak carikan persamaan fakta darab dan perbezaan fakta darab. Dia lebih pada murid dia ada berlaku penyiasatan. Bila konsep ni dia kena siasat, dia kena ada inquiry penemuan, dia ada buat penilaian, bukan semata-mata menghafal. Okay? Kita nak murid menghafal dan mengetahui fakta konsep tu sendiri. Jadi dari situlah bila dalam konstruk matematik kita tiga konstruk. Kita itu pertama memahami. Okey, murid perlu faham. Itu faham apa? Faham konsep. Yang kedua kemahiran mengira, kecekapan mengira, itulah kita katakan murid wajib menghafal. Bila dah faham konstruk pertama, bila masuk konstruk kecekapan mengira dia perlu menghafal. Okey, bila naik pada aras level seterusnya ialah konstruk mentaksir, menilai, mencipta, dia kena gabung jalinkan konstruk yang pertama tadi, memahami konsep dengan kemahiran. Okey cikgu. Hello, cikgu dengar tak? Suaranya hilang. Suaranya hilang. Cikgu Rozarina, suara anda hilang. Izan kena dia. Okay, saya call. Kena call sebab dia dah mati tu. Dia termati ke dia tak perasan kan? Dia dah mati tak apa dia kalau betul. Tadi dah minta gelang mas. Alah, kau tahu kan Nek Pa macam punya bahasa macam mana. Dia online lagi ni tapi dia tak dapat ni. Dia tak dapat dengar kan? Kita tak dapat dengar. Maknanya line dia kan? Line dia ni. Data habis. Siapa pula cakap tu? Saya, dia tengah memang, okay tunggu, okay dah. Buka mic. Alright. Mic. Okey, Cikgu Rozarina. Yang tu satu segi lah saya lihat memang cantik untuk rekreasi matematik ya. Untuk bila ada rekreasi matematik tu kita memang boleh ajar budak lah pemahaman. Cuma saya nak sambung sikit daripada apa yang Puan Sarifah cakap dan juga Puan Daphne cakap tadi. Bila cikgu laksanakan untuk digunakan oleh budak, bila sampel 8 orang tu kalau boleh cikgu gunakan balik lah sebab kita nak tengok masa penyampaian pelaksanaan yang singkat tu. Bagaimana penggunaan hukum Kalistoka tertib tu kita sampaikan menggunakan banyak sampel. Cikgu dengar tak? Dengar. Okey. Lagi satu, ni soalan saya. Cikgu kata tadi dah 1000 bahan tu dicetak dan digunakan oleh guru-guru di seluruh Malaysia. Cikgu ada data tentang penggunaan guru-guru di sekolah di seluruh Malaysia tersebut. Kalau ada, itu sangat-sangat menyokonglah cikgu punya
kepertahanan inovasi yang cikgu buat? Untuk yang 1000 tu sebenarnya 500 kit tu saya cetak untuk sekolah sendiri. Okey. Memang kita aplikasikan untuk semua murid. Kod namanya tu? SK Perempuan Materi Ipoh. Oh, jadi batu berendam belum lagi lah? Belum lagi. Kemudian lagi 500 kit tu sebab saya banyak terlibat dengan program perkongsian. Jadi bila pergi ke mana-mana saya kena bawa stok saya. Jadi kat situ benda tu habis ke situlah. Dan sedikit secara online Facebook. Jadi ada rakan guru memang daripada Johor, daripada Sabah Sarawak pun memang order. Jadi lebih pada personal lah. Jadi memang rekod memang tak ada. Cuma yang terbaru ni ini lebih officially lah. Kita ada team untuk jualan promosi tapi kita baru nak lancarkan. Kita baru lagi lancarkan dalam sebulan. Tengoklah macam mana dia punya, kalau jualan tu mungkin baru lagi lah. Okey, sedikit cadangan saya. Kalau bolehlah cikgu kenal pasti cikgu-cikgu yang dah beli bahan daripada cikgu tu dan menggunakannya. Mungkin cikgu boleh buat Google Form ke, tanya bagaimana kebijaksanaan penggunaan inovasi cikgu ni, dan boleh cikgu sokonglah dengan inovasi yang cikgu buat ni masuk. Ada saja kalau mampu, kalau tak mampu kita boleh fikirkan cara lain. Google Form tu masa di Perak tak ada Google Form tapi kita ada buat sikit soal sidik lah, borang menggunakan email. Untuk Google Form tu mungkin kita boleh usahakan lah. Kalau dah ada email tu boleh juga nyatakan sebagai bahan sokongan cikgu. Ada. Okay. Apa-apa pun, terima kasih cikgu, tahniah atas inovasi cikgu yang amat memberansangkan ni. Semoga saya. Okey. Puan Rus, satu lagi pertanyaan. Saya Daphne. Puan Rus selalu kata kita boleh berusahakan dengan perkataan kita. Adakah Puan Rus ni buat ni bersama dengan guru lain? Okey, sebenarnya masa di Perak saya berkumpulan. Okey, tapi sebab saya kena bergerak ada seri jelajah, jadi memang tak boleh saya seorang. Tapi pemilik idea sebenar ialah saya. Sebab tu bila saya pindah ke Melaka, saya ada hak lah untuk kita buat penambahbaikan. Jadi di Melaka ni memang saya lah sendirilah. Saya Secara individu lah. Cuma cadangan saya ikutkan last year postpone pertandingan ni. Ikutkan saya buat team. Saya ambil satu lagi guru daripada SK Batu Berendam. Jadi tapi kita ada tambah satu lagi elemen, itu tadi untuk murid pemulihan kita ada buat satu lagi card flip. Tapi disebabkan saya dapat call untuk sertai secara individu, jadi saya terpaksa pecah kumpulan tadi. Jadi card flip tu saya keluarkan lah sebab card flip tu under team. Jadi bila saya pergi untuk hari ni secara individu, saya bawa idea asal saya itu saja. Menarik ni Puan Ros, kita boleh betulkan kalau Puan Ros nak masuk dalam kumpulan individu, tapi dia punya syarat kat situ mesti dari sekolah yang sama. Boleh ke? Yang untuk untuk yang card flip tu pada sekolah SK Batu Berendam. Dua-dua maknanya Puan Ros dengan rakan Puan Ros boleh masuk berkumpulan, boleh? Saya boleh daftarkan secara berkumpulan. Masukkan lagi inovasi yang itulah yang you dah hitung tadi. Sebab itu macam mana? Kat flip tu dia saya bawa, saya tunjuk. Itu macam mana? Sebab idea ni menarik kan? Sekejap kita tunggu dia sebab yang okey Puan Ros. Walaupun idea asal saya, jadi bila saya nak masuk dulu sekejap. Saya tak naklah tim tu menggunakan 100% idea saya. Jadi saya dengan tim saya ni kita kena create satu lagi komponen bagaimana nak bantu murid pemulihan
boleh laksanakan juga IGS ni. Jadi kita ada lagi satu idea iaitu kad flip. Ini untuk murid pemulihan. Jadi sebab murid pemulihan dia ada masalah mendarab. Bukan mendarab, menambah pun ada masalah. Dia tak nampak secara visual. Maknanya Puan Ros, ini idea kawan Puan Ros, betul? Bersama, idea bersama, saya dengan dia. Bersama, okey. Kawan Puan Ros tu daripada sekolah yang sama? Sekolah yang sama. Okey, mengajar pemulihan khas? Dia guru pemulihan. Oh, dia guru pemulihan, bukan pemulihan khas pemulihan. Guru pemulihan, guru pemulihan. You jangan silap definisi, nanti kami pula tak faham. Pemulihan budak lemah, ada satu lagi yang pendidikan khas, bukan Ini pemulihan, bukan pendidikan khas Pendidikan khas. Okey. Kemudian daripada tambah darab, dia orang ketukar pada tambah berulang, jadi ada letak tik tambah berulang. Bergantung pada kali tambah berulang. Itu je. Macam tu menarik. Puan Ros boleh beri kepada saya nama kalau nak masuk kategori lah, mungkin sebab kami yang sendiri-sendiri ni ada ramai calon kan. Contohlah saya pilih tak pilih Puan Ros punya disebabkan ada orang yang lebih baik. Contoh je saya sebut tapi mungkin kategori berkumpulan tu sebab tak ada pertandingan, kita tak ni. Kita boleh masukkan you punya sebagai kategori berkumpulan. Boleh tak modified penulisan tu? Masukkan ini kategori individu and then penulisan yang berkumpulan pula. Boleh. Boleh kena cepat sikit lah. Sebab dah tukar kategori pula. Ke macam mana? Penulisan tu kita kerja ke? Ya, kena hantar ikut yang tu lah. Kita kerja. Berkumpulan dah ada dah siap dah sebab ni kan pertandingan daripada last year. Kita kerja memang berkumpulan dah. So you ready lah yang berkumpulan tu hantar dekat Puan Izan yang berkumpulan. Dan manalah tahu terpilih untuk individu, you masukkan yang you punya sendiri yang tadi. Faham okey. So boleh masukkan berkumpulan. Okey. Untuk bagi pihak saya lah, saya ucapkan tahniah lah. Puan Ros sangat menarik you punya inovasi ni dan kami pun sangat teruja lah. Kami doakan ada kejayaan untuk Puan Ros tahun ni. Okay, insyaAllah. Saya serah balik kepada Izan. Ya, Puan Ros. Okey. Terima kasih Puan Sharifah. Okey, Puan Zarina. Kita dah nampak respon daripada penyelaras projek wasi kita Puan Sharifah tadi. Untuk langkah seterusnya, kalau Puan Zarina nak masuk dalam bentuk kumpulan, kita adalah prosedur selepas ni. Okey, boleh terus berhubung dengan saya. Okey, Puan Zarina, tahniah dari saya dan saya bagi pihak semua hakim serta PDMT mengucapkan syabas. Teruskan apa yang dah ada ni, semoga kejayaan milik cikgu. Okey, saya rasa sampai situ saja. Mohon Puan Zarina left Google Meet kita sebab kita ada perbincangan di peringkat hakim. Terima kasih Zarina. Terima kasih semua. Okay. Okey. Kenapa Haji Hafizan left meeting? Haji Hasan.